Assalamualaikum. Saya Wakil Kumpulan 5 akan menerangkan pengurusan inventory kontemporari. Yang pertama adalah definisi inventory di mana merujuk kepada barang, sumber atau bahan yang disimpan oleh organisasi. Inventory ini terbahagi pada 3 iaitu bahan mentah, kerja dalam proses dan barang siap. Bahan mentah ni bahan yang dibeli daripada pembekal luar tetapi masih belum melalui sebarang proses dalam organisasi. Yang kedua adalah kerja dalam proses di mana bahan mentah itu telah melalui proses tapi masih belum menjadi barang siap. Yang ketiga adalah barang siap di mana stok keluaran akhir yang akan dijual bagi memenuhi permintaan pelanggan. Yang kedua adalah EOP iaitu kaedah kuantiti pesanan ekonomi di mana satu pendekatan yang menentukan seberapa kuantiti pesanan optimum yang akan meminimalkan jumlah kos berubah mengikut saiz pesanan apabila permintaan dianggap dapat diramalkan dengan tepat dan nilainya berubah dari semasa ke semasa. Terdapat beberapa andaian model EOQ, antaranya adalah kadar permintaan yang diketahui dan ekosistem. Yang kedua adalah item yang dikeluarkan atau dipenuhi dalam bentuk lot dan diterima sekaligus. Yang ketiga, diskaun harga tidak ditawarkan dan hanya 2 kos yang relevan iaitu kos pegangan dan kos pesanan. Seterusnya ada JIT iaitu kaedah sistem tepat pada masa. JIT juga dikenali sebagai sistem FIFA. JIT ini telah lama diamalkan di Jepun untuk meningkatkan daya produktiviti dan mengurangkan kos pengeluaran. JIT ini adalah satu proses pengurusan rantaian bekalan yang akan menghasilkan kuantiti yang diperlukan pada masa yang diperlukan. Dan JIT ini membolehkan pembekal dapat menghantar bekalan tepat pada masa dengan saiz inventory seberapa minimum yang mungkin. Dan tujuan adalah untuk mengurangkan kos inventory dan permintaan dapat diramal dengan tepat. Sebenarnya adalah objektif JIT iaitu yang pertama adalah meminimalkan inventory di mana kita dapat menjimatkan ruang penyimpanan inventory. Yang kedua adalah untuk mengelakkan pembaziran di mana syarikat di mana inventory bahan mentah tu hanya tiba hanya bila kita perlukan saja dan kita dapat mengurangkan kos pengeluaran dan kos pengangkutan. Yang ketiga adalah untuk mengurangkan masa penyediaan. Yang keempat untuk menambah baik sistem pengeluaran yang berterusan dan yang kelima adalah menjadikan proses pengeluaran lebih anjar di mana anjar ni bermaksud pengeluaran bahan mentah lebih baik dari proses penyimpanan inventory di gudang sampailah proses pengeluaran berjalan lancar dengan bekalan tu tiba tepat pada masanya. Seterusnya adalah ciri-ciri sistem JIT iaitu JIT ni lebih kepada sistem tarik di mana pengamalan sistem tarik terhadap aliran bahan-bahan. Apabila suatu proses kerja menggunakan komponen tersebut, proses tersebut akan mengambilnya daripada proses sebelumnya. Sistem tarik ini adalah berdasarkan pesanan pelanggan di mana kebaikan dia adalah tiada lebihan inventory yang akan disimpan di gudang dan dapat mengurangkan tahap inventory dan mengurangkan kos penyimpanan dan kos pengangkutan. Dan kelemahan dia adalah menghadapi dilema pesanan pelanggan. Berbeza dengan sistem tolak yang diamalkan dalam pengurusan inventory tradisional, bahan akan ditolak ke proses berikutnya dan tanpa menyerahkan sama ada komponen itu diperlukan atau tidak pada masa itu dan ia lebih kepada permintaan pelanggan yang akan menggiatkan proses pengeluaran. Tetapi sistem tolak ini juga ada kebaikan dia iaitu dapat mempunyai simpanan inventory yang cukup tetapi keburukan dia adalah kos penyimpanan dan kos pengangkutan yang lebih tinggi. Sebenarnya adalah pengeluaran lean di mana satu kaedah kawalan, pengukuran dan proses pengurusan syarikat untuk menyokong pembatalan dan pemikaran lean. Dan terdapat 3 kegunaan perakaunan lean iaitu bagi pembuatan keputusan di mana dapat memberi keputusan yang tepat dan benar dalam sesuatu maklumat keuangan. Yang kedua adalah pengukuran prestasi di mana syarikat dapat mengukur prestasi dalam aliran tunai yang akan mengawal pembaziran. Yang ketiga adalah bagi menghapuskan pembaziran di mana kita dapat mengurang kos akibat daripada proses-proses yang dilibatkan. Sebenarnya adalah kebaikan perekonomian di mana meningkatkan jualan, dapat mengenal pasti kesan keuangan dalam penambahbaikan dengan jelas. Yang ketiga adalah meningkatkan untung dan mengurangkan kos. Yang keempat adalah untuk memotivasikan perekonomian yang berterusan. Sekian sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.